بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadilah Ustaz Rais, yang dihormati Tuan Imam, Pegawai Masjid, Jawatan Kuasa Masjid, dan yang kita raikan pada malam ini Saudara Fadilah Ustaz Luqmanul Hakim Haji Mukhtar, dan juga panel gandingan pada malam ini yaitu Saudara Fadilah Ustaz Aswad bin Muhammad Nasun, dan juga pada semua muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Moga-moga kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Tengok ramai dah, amin 4 orang ya. Tok parik lagu ni. Konti awal. Lepas tu masa mula-mula kita tengok tadi ni, kemahlah. Kan? Lepas tu mereka cerita, mereka kata kalau nak tengok satu-satu masjid tu ramai tak ramai, mai mengajak tu, hak mai dengar tu, tengoklah kalau sampai melimpah penuh rapat ke dinding tu, ramai lah tu. Kita tengok ni, kira malam ni keliling lah dinding tu penuh, masuk kita ramai lah tu. Tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Bima qadarallahu alaina, seperti mana yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita untuk sama-sama kita duduk di dalam masjid kita ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk memperingati satu peristiwa yang besar yang berlaku kepada junjungan besar kita Sayyiduna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan kalau kita tengok pada banner ni, masya-Allah, tajuk tu mahal. Jadi kalau kata Perdana Menteri mari malam ni pun, rasa-rasanya bajet untuk masjid ni boleh dapat 2.3 bilion. Cara tajuk tu, iaitu hijrah dalam kerangka masyarakat madani. Panjang ni tajuk ni. Ni kalau kata buh nama anak ni, mungkin kalau kata buh lah, name tag tu daripada dada kanan rapat ke dada kiri. Panjang. Sebab tu tuan-tuan kita panggil pun hak kemas semua. Di antaranya panel pertama kita tak mau sebut dah tadi ni, Ustaz Rais sebut dah. Sahabat saya ni, dua-dua ni sahabat belakang ni, saya pun duk tumpang ilmu mereka lah. Di antaranya Ustaz Luqmanul Hakim, dan ni jadi penolong kerakanan no? Di bahagian penguasaan, di JAKIM. Masya Allah. Orang yang ada kemampuan untuk melaksanakan, dan kita harapkan kerja buat dia itu, kerja buat beliau akan dirahmati dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mulakan dulu dengan ayat daripada surah At-Taubah ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta, benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan lebih tinggi darjatnya di sisi Allah.
Bila Allah Ta'ala bagi kata lebih, maksudnya ada perbandingan dengan siapa. Kalau kata kita kata, anak saya seorang ni, alhamdulillah lah, saya seronok sungguh anak saya ni cukup bagus dah, tak ada dah hak lain ni. Habis dah, ni lah paling bagus sekali. Bila sebut paling, mesti dia ada bandingan. Kita pun tanya, Palung, anak kau orang? Tak ada lain seorang ni, tak kena. Itu bandingan tu tak kena. Dia mesti kena ada anak sulung, anak nombor 2, nombor 3, hak nombor 4 ni paling bagus. Itu baru boleh perbandingan. Dan sebab itu bila sebut orang yang diantaranya, orang yang berhijrah, jihad dan sebagainya ini, mereka ini lebih tinggi darjat mereka daripada siapa? Ahli tafsir mengatakan Allah melakukan perbandingan daripada orang-orang yang melayani orang-orang yang pergi haji, bagi makan minum pada orang yang pergi haji, yang mengimarahkan Masjidil Haram. Orang yang melakukan hijrah ini lebih mulia daripada mereka tersebut. Dan Allah bubuhlah sekali. Mereka lah orang-orang yang kita katakan berjaya di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, untuk soalan yang pertama, kita nak minta dulu ahli panel kita yang pertama untuk menghuraikan berkaitan dengan soalan, iaitu apakah hijrah kini masih relevan? Sebab kita duk sambut hijrah lama dah. Kita duk dengar hijrah ni lama dah. Bahkan kita nak minta juga Ustaz menyebutkan ataupun terangkan kepada kita, apakah makna hijrah menurut pandangan ulama Islam. Sebab kita sebelum membahaskan tajuk dengan lebih mendalam, mesti tidak untuk kita faham dulu tajuk ataupun makna perbahasan kita pada malam ini. InsyaAllah mungkin dalam round yang pertama ni dalam 20 minit. InsyaAllah Ustaz Luman 20 minit. Tapi kalau kita lebih sikit-sikit tu tak apalah, padalah merijauh nu Putrajaya. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau kita berhenti pukul 11 boleh? Boleh tak boleh? Boleh kemas. Boleh tu pasal duk dengar saja, tambah duk sandak pula kemas sungguh tuan-tuan. Tengok takat-takat mana. Tapi buah mula ni takat 20 minit dulu. InsyaAllah, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Terima kasih kepada Abang Long kawasan Tuan Syekh Rushdan bin Abdul Rahman. Rupanya kawasan dia sini, no? Masuk kawasan si, betul pencengih. Dia memang cengih daripada dulu. Okay. Dua-dua ni cengih ni. Saya ayah lembut, tuan sekalian. Terima kasih Tuan Syekh Rushdan, sahabat gandingan, ashabul fadilah, Ustaz Suat Nasrun, yang berbahagia, Ustaz Rais selaku imam. Seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam ni. Untuk permulaan ni, tuan-tuan dah dapat 3 perkara dah. Yang pertama, tuan-tuan dapat selamat. Yang kedua, tuan-tuan dapat rahmat. Yang ketiga, tuan-tuan dapat berkat. Macam mana kita tahu kita dapat tu? Dengan kami bagi salam. Tadi tu imam pun bagi salam, Assalamualaikum, selamat dapat dah. Warahmatullah, rahmat dapat dah. Wabarakatuh, tu imam bagi sekali. Lepas tu Syekh Rusdan pula bagi pula 2 kali. Saya pula bagi pula 3 kali. Saja Ustaz Aswad pula bagi pula 4 kali. Nak apa lagi tuan-tuan sekalian? Boleh balik lah. Dah 3-3 tu dah dapat dah. Itulah keperluan kita duduk dalam majlis ilmu. Kurang-kurang 3 benda tu alhamdulillah kita dah dapat. Baik, yang seterusnya tuan-tuan sekalian, apabila kita cakap tentang hijrah. Hijrah ni satu perkara yang relevan sampai bila-bila. Makna kepada hijrah itu
Antara dia adalah intiqalun bimakanin ila makanin akhar. Yang tu kalau daripada segi lafaz dia, hijrah ni berpindah daripada tempat ke tempat yang lain. Kalau makna lughawi dia dalam kitab Lisanul Arabi Ibn Manzur, dia menyatakan bahawa al-hijrah bermakna at-tarku, meninggalkan. Kita nak hijrah, kita tinggalkan sesuatu benda yang kita tak suka. Itu hijrah lah. Juga hijrah juga bermakna al-man'u, kita menghalang benda yang tak baik, itu juga hijrah. Hijrah juga disebut al-i'rad, iaitulah kita berpindah ataupun mengalih daripada satu tempat, daripada perkara yang tak elok kepada perkara yang elok. Dan ada makna lain menyatakan hijrah itu adalah al-qat'u, kita memotong. Maknanya kalau kita tengok benda tu tak elok, kita mencegah benda tu. Al-qat'u, kita mencegah benda tu, itu juga disebut sebagai hijrah. Kenapa hijrah ni amat penting? Walaupun Nabi SAW, Nabi berhijrah daripada kota Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah, yang waktu itu nama dia Yathrib. Yathrib ni kalau ikut daripada segi tarikh, dia adalah nama kepada pembuka kota Madinah ataupun pembuka tempat tu. Nama dia Yathrib ibnu Qani'ah. Yathrib ni bila Nabi SAW sampai, Nabi tukar kepada Madinah. Sebab apa Nabi tukar kepada Madinah? Kerana Yathrib bermakna sariba ataupun saraba, yang bermaksud kehancuran. Orang dulu buh nama mereka pakai buh ya. Bila dah kenal Islam sikit, baru buh nama hak betul-betul. Sahabat-sahabat Nabi pun sebelum daripada masuk Islam, antara dia Sayyidina Abu Hurairah. Nama dia mula-mula adalah Abdurrahman ibnu Syams, ibnu Abdul Syams. Maknanya nama dia tu Abdul Syams ibnu Sakhar, nama dia. Hamba kepada matahari. Pakai ikut dan ya. Macam kita orang tua dulu lah. Berasa nak bubuh nama galak, dia bubuh nama galak. Berasa nak bubuh nama apa? Bubuh nama pelik-pelik lah. Nama pokok buluh lah. Orang tua dulu. Tapi bila dah mula mengaji apa semua ni, oh rupanya pelik. Rupanya aku bubuh nama anak ni rupanya. Kan? Saya ada kawan, sebut ni tak apa nak seronok sebab kawan pun almarhum dah. Dia bubuh nama menatang pada anak dia tu. Bila cek-cek balik, rupanya ada kisah di sebalik tu. Dia suka makan daging binatang tu, dia buh nama tu. Tapi yang penting bukan nama lembu lah nama tu. Tuan-tuan, bila saya buat contoh, rupanya ada kawan kita buh nama yang macam tu. Jadi, tukar daripada Yathrib menuju kepada Madinah. Madinah ni maksud dia apa? Maksud dia kota. Maksud daripada Madinah inilah yang keluar perkataan madani dan juga perkataan tamadun. Tu maksud dia tuan. Jadi kalau kita nak masyarakat yang madani, iaitu masyarakat yang bertamadun. Tamadun tu macam mana? Iaitulah mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam pembentukan kota Madinah. Bila Nabi menamakan Madinah, maka jadilah di situ mula-mula sekali adalah Madinatun Nabi. Satu. Dan apabila Nabi SAW mengimarahkan kota Madinah itu, maka kota itu menjadi munawwarah, menjadi bercahaya dengan kedatangan baginda Nabi SAW. Yang saya nak cerita tentang relevan itu penghujung syarahan saya. Ini saya akan habaq pasal apa. Cuma saya nak cerita mula-mula sekali. Adakah benar hijrah Nabi SAW itu bermaksud Nabi melarikan diri? Itu persoalan dia. Ada orang tanya dan ada orang ungkapkan, kata hijrah itu sebenarnya satu pelarian. Bukan, tuan-tuan sekalian. Jawapan dia tidak sekali-kali. Nabi tak pernah lari, Nabi tak pernah pun membawa diri kerana sesuatu ataupun kerana takut akan sesuatu, melainkan segala tindak tanduk dan juga perbuatan Nabi adalah berdasarkan kepada nas dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu pegang yang tu, jangan kita duk pergi jadi orang yang terpengaruh dengan da'iyah ataupun dakwaan-dakwaan yang sebagian. Sehingga kan tuan-tuan, Nabi SAW
Ketika mana sebelum daripada peristiwa hijrah, Abu Bakar duk tanya Nabi, ya Rasulullah, bila kita nak hijrah? Sahabat-sahabat yang lain duk tanya, ya Rasulullah, mata Nasrullah? Bilalah nak sampai kepada kita Nasrullah, yang itulah pertolongan daripada Allah. Waktu tu Nabi duk Mekah. Dan lagi kuat ancaman demi ancaman diberikan kepada Islam ketika mana kewafatan pak menakan Nabi Abi Talib. Lepas daripada tu, isteri pula meninggal. Lepas daripada tu, tuan-tuan sekalian, Nabi disuruh untuk berdakwah di satu kota yang bernama Taif, dan di kota itu Nabi duk kena kecam. Nabi kena tolak dakwaan-dakwaan daripada Nabi. Abu Bakar duk tanya, pilah hijrah, cepatlah kita selamatkan diri kita. Nabi kata, tak Abu Bakar, sehingga menunggu wahyu daripada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan suruh hijrah, barulah aku hijrah. Tapi kalau Tuhan kata jangan hijrah, tak boleh hijrah. Kalau kena tetap, tetaplah di sini. Maknanya tuan-tuan sekalian, penghijrahan Nabi SAW bukanlah satu pelarian. Jadi antara sebab baginda Nabi SAW dia berhijrah, yang pertama sekali kerana wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 40. Allah Ta'ala sebut, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Yang ni surah At-Taubah ayat 40. Ketika mana tak ada siapa nak tolong Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata faqad nasarahu Allah. Sesungguhnya bantuan Allah Ta'ala sudah sampai kepada Nabi. Kalau kamu tak bantu Allah, tak bantu Nabi, tak mau tolong Nabi, jangan bimbang. Bantuan Allah Ta'ala akan sampai. Makna ayat ni nak cerita apa? Iaitulah Allah Ta'ala sudah membenarkan dan sudah menyuruh Nabi SAW keluar hijrah. Dikuatkan pula dengan hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? Ra'aitu fil manami, sesungguhnya dalam tidur aku ni, aku telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni uhajiru min Makkah ila ardin nakhl. Sesungguhnya aku telah ditunjukkan oleh Allah, aku kena berhijrah daripada Mekah menuju ke ardin nakhl, iaitulah satu bumi yang penuh dengan pokok-pokok kurma. Kata Nabi SAW, dia kata fadhahaba wahli ila annahal Yamamah. Aku menyangka, Nabi kata aku ingat ke tempat yang kena hijrah tu adalah Yamamah. Rupanya dia adalah Madinatul Munawwarah, iaitulah tempat Madinah yang disuruh Nabi SAW berhijrah. Maka pada tanggal 26, ada riwayat kata 27, ada riwayat kata 28 Safar, Nabi SAW pun keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar pada waktu malam. Mereka keluar 3 hari, mereka duduk di sebuah gua yang disebut sebagai Bukit Tur. Di situ mereka duduk. Dan daripada situlah mereka berjalan hampir 300 lebih kilometer ke Madinatul Munawwarah yang memakan masa selama 8 hari. Maksud dia tuan-tuan, perjalanan Nabi dulu yang pertama, dia bukan lari, tetapi ini adalah kerana wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apa bukti ataupun kenapa Nabi SAW berhijrah? Yang kedua, kerana apabila Islam itu diancam, Nabi keluar pergi dan Nabi dalam target, Nabi niat Nabi akan balik untuk membuka kembali kota Mekah daripada segala perkara yang mengancam Islam. Sebab itulah berlakunya Fathul Mekah. Lepas daripada Nabi sebut Fathul Mekah, Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maksud dia bukan lari, tetapi keluar untuk mencari kekuatan, keluar untuk buat persediaan, keluar untuk buat satu strategi, dan balik untuk nak ambil balik daripada Darul Kufr menuju kepada Darul Iman, daripada negara yang kufur kepada negara yang penuh dengan nilai-nilai keimanan. Nabi keluar di saat itu kerana ancaman kepada agama Islam, tuan-tuan sekalian. Banyak ancaman-ancaman, antara dia dibuat ke atas Nabi SAW sendiri. Apa yang jadi kepada Nabi?
Waktu tu Nabi sedang sujud di hadapan Kaabah. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika mana Nabi sujud, main satu orang yang bernama Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia ni orang kafir waktu tu. Dia main-main, dia bawa bisala jazur. Dia bawa satu kampit baja yang dalam dia tu ada perut anak unta, ada najis, ada darah, dia pituang atas badan Nabi SAW. Nabi tengah sujud. Dan di saat itu, kata Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ni, tak ada siapa pun berani tengok melainkan keluar air mata, ya tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa berani untuk nak pertahankan Nabi. Sebab ramai di kalangan sahabat Nabi memang duk kena seksa dah. Ketika mana meninggalnya Abi Talib, antara dia Khabbab Ibnul Arad, dia kena seksa. Seksa macam mana tuan-tuan? Dimasukkan ke dalam tikar. Lalu tikar tu diikat dan dia dibakar, tuan-tuan sekalian. Dalam tikar tu dibakar. Sopangan dia buat puluh udang tu. Bakar macam tu. Lepas tu Osman Ibn Affan juga kena perkara yang sama. Tuan-tuan pernah dengar Bilal bin Rabah. Macam mana tuan dia Umayyah bin Khalaf buat dia macam mana, iaitu seksa dia, letak dia atas padang pasir yang begitu panas, dia letakkan batu atas badan, suruh dia keluar daripada agama Nabi Muhammad, agama Islam kepada agama nenek moyang. Dia tak mau, yang keluar daripada mulut dia Ahad. Umayyah tak puas hati. Lepas tu Umayyah buat apa? Ikat kaki dia, lepas tu ikat kepada kuda, tampak bungkuk kuda, biar kuda lari satu kota Mekah sampai hancur belakang Bilal bin Rabah. Yang tu yang terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi. Lepas tu tuan-tuan kenal dengan Ammar bin Yasir. Macam mana pak dia Yasir yang orang tua diikat di pokok, diletakkan dalam cuaca yang begitu panas, meninggal kena pukul. Mak dia Sumayyah, tuan-tuan sekalian, yang disulah daripada kemaluan sampai keluar daripada mulut. Ammar ni sampai teriak, tak tahu nak buat apa. Mai pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy waktu itu tanya Ammar, macam mana Ammar? Hang nak ikut lagi ke agama Muhammad? Adakah hang nak berbalik kepada agama nenek moyang? Ammar pun dah tak larat dah, tuan-tuan sekalian. Dia angguk, dia kata dia nak keluar daripada agama Islam. Dan perkara tu diceritakan kepada Nabi SAW. Ammar begitu rasa bersalah, dia minta kepada Nabi, tolong Nabi, macam mana ni kes saya ni, adakah saya dah jadi murtad dah? Dia tanya macam tu. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, kita tunggu wahyu daripada Allah. Kan? Nabi lari daripada dia, Nabi tak mau jumpa dia, Nabi lari. Ammar rasa bersalah sangat-sangat. Sampailah Allah Ta'ala buat turun ayat Quran, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Kalau orang berada dalam keadaan darurat ataupun dipaksa supaya keluar daripada Islam dan dia pun mengikut, maka fala isma alaih, kerana paksaan ataupun darurat itu, maka tidak ada dosa bagi dia. Barulah Nabi kata, Bashir ya Ammar, kabar berita gembira, Allah Ta'ala dah ampunkan kamu. Tuan-tuan, hatta Nabi sendiri pun kena ancam sampai darah tu. Lepas daripada Nabi diletakkan di belakang dia itu dengan perut najis, unta dan sebagainya, dia pergi habang kepada Fatimah. Maka Fatimah pun main. Apa Fatimah kata kepada orang-orang ni, tuan-tuan sekalian? Wada'at Fatimah. Fatimah kata kepada mereka, kenapa kamu buat macam ni kepada bapa aku? Pak aku ni bukan buat apa pun kat hangpa ni. Kan? Fatimah pun buang. Bila Fatimah buang, Nabi SAW pun mengangkat kepala. Lalu Nabi mengangkat tangan di hadapan Kaabah. Nabi menyatakan, Allahumma alaika mala'a min Quraisy. Nabi membaca doa, ya Allah, hancurlah pok-pok Quraisy ni. Antara dia pembesar-pembesar Quraisy sambil duduk tengok apa jadi kepada Nabi, dia padu gelak kepada Nabi. Nabi sebut seorang. Antara dia Nabi sebut Abu Jahal ibnu Hisham. Nabi sebut Utaibah bin Rabi'ah, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, wa Syaibah ibnu Rabi'ah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Ubay bin Khalaf. Nabi duduk sebut nama-nama tu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu? Dia kata nama yang Nabi sebut seorang ni, aku dapat lihat di dalam peperangan Badar, mereka mati dengan begitu tragis sekali. Mereka mati terus, tuan-tuan sekalian, kena bunuh. Dan ada salah seorang daripada mereka, iaitulah Ubay. Bila dah mati, pok-pok Quraisy ni akan tanam di tempat tu juga. Kecuali Ubay bin Khalaf, dia ni lah dia tak tanam. Pasal apa? Kerana qata'at awsaluhu falam yulqa fil bir. Kerana putih habis, kepala putih, badan putih.
Itulah kerana kehinaan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang yang hina Nabi SAW. Jadi fokus yang kedua tuan-tuan sekalian adalah Nabi pi pasal Nabi mempertahankan Islam. Satu lagi hadis dalam cerita Pak Sakiti Hati Nabi ini, iaitulah seorang sepupu Nabi, Utaibah bin Abi Lahab. Tuan-tuan ingat nama ni. Utaibah bin Abi Lahab, dia ni tuan-tuan memang tiap-tiap hari kerja ada kira duk kacau Nabi ya. Kan? Kalau tuan-tuan tengok cerita Sajan Hasan, kaki Sajan Hasan nak tengok. Siapa dia yang duk jadi anak angkat? Apa lepas Sajan Hasan dia ambil jadi anak angkat ke nama apa? Sudin ke apa ke? Kan? Yang dia jadi tentera kan? Dia jadi tentera, lepas tu dia duk kacau Sajan Hasan, dia pukul sampai pecah hidung waktu budak kecil tu. Kan? Jadi sepupu ni dia macam tu. Dia kata, lagi mana aku tiap-tiap hari ni Utaibah ni, di antara cita-cita dia, kalau satu hari aku tak maki Nabi, hidup aku tak sempurna. Dia. Satu hari Abu Lahab ajak dia, jom kita keluar pergi untuk nak berniaga di Syam. Ada sebuah hadis yang panjang. Kan Utaibah kata, tunggu Zafar nak pergi jumpa Muhammad dah. Abu Lahab kata, buat dah perangai dia ni. Dia pergi jumpa Muhammad, dia maki-maki, dia meludah Nabi Muhammad. Dia ludah Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Yang ni doa yang selalu kita baca dalam apa nama witir atau dalam doa kunut nazilah tu. Allahumma sallit kalban min kilabika ya qahar. Nabi terus tak tahan lah. Nabi angkat tangan, ya Allah, Allahumma sallit kalban min kilabik. Ya Allah, utuskan, tukarkan kalban, satu ekor anjing daripada anjing-anjing mereka ini supaya diberikan kepada mereka, iaitulah ancaman kepada mereka. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila Nabi sebut macam tu, perjalanan Utaibah, Abu Lahab dan rombongan mereka untuk keluar pergi berniaga dihidu oleh seekor singa padang pasir. Bila Utaibah balik jumpa Abu Lahab, Abu Lahab tanya Utaibah, tadi hang pergi jumpa Muhammad, hang kata apa? Dia kata, saya maki dia. Dia kata, betul, saya ludah atas muka dia. Betul apa dia kata ke hang? Dia kata, dia angkat tangan berdoa kat Tuhan dia. Dia kata, supaya utuskan seekor anjing daripada anjing-anjing Tuhan mereka kita. Pucat muka Abu Lahab. Pasal apa tuan-tuan? Abu Lahab kata, selalunya doa Muhammad ni, dia berdoa mesti jadi. Jarang yang tak jadi, dia kata. Dia pun dalam rombongan tu pun, dalam musafir tu pun rasa tak puas hati dah tuan-tuan sekalian. Sampailah kepada satu tempat mereka singgah. Disependekkan cerita, seekor singa datang dan menggigit tengkuk Utaibah. Dalam ramai-ramai tu, dia pergi cari, dia pergi hidu seorang. Yang kata singa ni, tiba-tiba dia nampak Utaibah duduk dalam timbunan barang-barang yang mereka nak berniaga. Sebab Abu Lahab suruh sembunyikan dia. Singa tu pun, dia pun keh benda-benda tu, dia nampak Utaibah tu, dia pun gigit Utaibah tuan-tuan sekalian. Mati. Itulah di antara keberkesanan dan mustajabnya doa baginda Nabi SAW. Ada 2 minit ni kan? Sebab 20 minit bagi kat saya. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, yang ketiga, kenapa Nabi SAW berhijrah? Nabi berhijrah kerana di Madinatul Munawwarah waktu tu tengah duk berlaku peperangan kecil ataupun berlaku masyarakat duk kelang kabut antara Aus dan Khazraj dan juga Yahudi dan juga Nasrani. Duk gaduh tuan-tuan sekalian. Sampai orang Madinah kata tak ada siapa ni angkat Kawanu pun tak jadi juga, angkat pemimpin ni pun tak jadi juga. Main pilih slogan apa pun kata semua karut ni, kata semua kira duk cekik rakyat ni. Contoh dia macam tu lah tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula, mereka duk nampak tu, di Mekah tu ada seorang, Nabi Muhammad ni. Duk dengar nama Muhammad. Nabi tak sampai ke Madinah lagi, tapi Islam dah sampai. Cerita tentang Nabi dah sampai. Menyebabkan antara tuan-tuan sekalian, Suwaid bin Samit, Abu Hisar bin Rafi' dan juga pemuda Bani Abdu Ashiyah, mereka ni pergi jumpa Nabi SAW di Mekah. Mereka pergi jumpa Nabi, mereka kata, Muhammad, ya Rasulullah, kami semua ni orang Islam dah. Mainlah ke Madinah ni. Duk di Mekah pun nak buat apa, serabut ni, kata. Main ke Madinah. Main tolong Ustaz, kami duk serabut sangat ni. Duk bergaduh sama-sama puak tak habis-habis, Aus dengan Khazraj. Lepas tu dengan puak Yahudi dengan Nasrani pun duk bergaduh. Bila Nabi SAW pun berhijrah, itulah di antara
Orang kata apa? Di antara strategi Nabi SAW. Nabi sampai di sana, Nabi buat Masjid Quba yang menyatu padukan di antara umat Islam. Lepas tu Nabi menyatukan Aus dan Khazraj. Nabi kata lepas ni tak ada Aus dan Khazraj, yang ada Ansar saja. Nabi kata alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Ansar pun menerima Muhajirin, dan pokok Yahudi Nasrani pun semua pakat berlindung di bawah Madani ataupun Madinatul Munawwarah yang diasaskan oleh Nabi SAW. Yang terakhir, pasal apa Nabi pergi Madinah, itu cerita dia. Pasal apa Nabi pergi Madinah? Kerana di sana Nabi ada riwayat kata Nabi selalu boleh mengunjungi kubur pak dia Abdullah yang meninggal di Madinah, dan mak dia yang meninggal di Abwa, dia tak jauh mana dengan Madinah. Jadi Nabi memilih Madinah. Soal dia relevan atau tidak hijrah tu tuan-tuan sekalian? Relevan. Kerana apa? Kerana itulah yang diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kalender kita. Kalender kita disebut sebagai hijrah, kalender hijri. Kalender ni sebenarnya berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum daripada tu tak ada lagi. Yang ada 12 bulan tu memang ada. Dalam surah At-Taubah ayat 36 juga Allah Ta'ala kata apa? Inna iddat syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya 12 bulan tu dah ada dah pada zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala buat yauma khalaqas samawati wal ardh. Waktu Tuhan buat langit, waktu Tuhan buat bumi, 12 bulan tu dah ada dah. Bulan apa tuan-tuan? Ni bulan-bulan Islam ni. Nama Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir apa semua ada dah yang kata 12 bulan tu. Cuma daripada susunan bulan itu belum ada lagi. Tak ada lagi tuan-tuan sekalian. Ada waktu bila? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tu pun ketika mana Abu Musa Asy'ari duk tanya Umar, dia dapat satu surat ada letterhead tapi tak ada hari bulan, cuma ada tarikh tahunnya. Tahun gajah, tahun apa sebelum daripada tu, berdasarkan pada tahun yang semasa. Jadi Abu Musa tanya Umar, wahai Umar, hang letak di sini Sya'ban. Sya'ban apa? Sya'ban ati, adakah Sya'ban yang akan datang ataupun Sya'ban nahnu fihi, Sya'ban yang lepas ni? Umar pun jadi pening kepala. Dia kata kita nak kena cari juga satu tarikh, nak kena buat juga satu kalender kita. Jadi Umar pun tuan-tuan sekalian, dia panggil kawan dia 3-4 orang. Antara dia dipanggil Ali bin Abi Talib, Uthman ibn Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah ibn Zubair dan Zubair bin Awam. Mereka ni adalah ijma' kalender takwim hijri. Mereka ni lah. Mereka duduk satu meja, pakai buat keluar hujah masing-masing. Kata sekarang ni kalender kita pakai kalender maulid. Maulid ni apa? Kalender maulid Nabi SAW. Ditolak oleh orang lain. Lepas tu kita nak pakai kalender apa? Kita pakai kalender ketika mana kalender apa Nabi SAW wafat. Boleh tak boleh? Ditolak. Sampailah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia kata kita pakai kalender hijrah. Kerana apa? Kerana Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lepas daripada ni. Cuma yang ada apa? Iaitulah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang kata muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang senantiasa berhijrah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Itulah di antara dia. Jadi dipakai kalender ni, maka relevanlah hijrah daripada zaman Nabi sampailah ke hatta yaumal qiyamah, tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa cukup dekat tu, pasal dah bunyi dah kat saya ni. Jadi saya serahkan kembali kepada Bang Long kita. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tu dia tuan-tuan. Sampai nak kena bunyi loceng daripada jam sak baru nak berhenti. Kalau kita tekan duk kenyah-kenyah, duk kenyik-kenyik mata buat tak heran lagi tuan-tuan. Jangan duk buat main dengan Ustaz Luqman. Cuma dengan Ustaz Luqman ni saya kurang puas hati satu. Pasal dia mula ceramah tadi, dia fitnah saya. Bila dia fitnah saya tuan-tuan, dia kata apa tadi? Tengok orang-orang ni bubuh nama anak ikut dan. Dia fitnah saya tuan-tuan, dia kata ikut dan. Saya tak ada kena mengenal dengan tajuk ni. Ustaz tunggu dalam masa 10 hari surat saman akan sampai. Tuan-tuan, dan nak pesan juga. Ustaz duk pergi tanya daripada tengok apa nama Sajan Hasan. Ustaz nak kena tahu. Anak Korea sini semua bagus-bagus. Sajan Hasan mereka tak tengok. Mereka hanya tengok cerita Jejak Rasul ya. Mereka ni punya bagus ni. Tanya saja. Salpok ni tak jawab. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian. Yang dihuraikan oleh Ustaz Luqmanul Hakim tadi. Jelas, padat. Menceritakan berkenaan dengan tajuk dan huraian kita. Untuk pusingan yang kedua ni, kita kurang sikit lagi Ustaz Luqman. Tadi 20.
Yang ni kita pergi 10 sudah. Cuma nak minta Ustaz Luqman hurai mai sikit. Kalau kita tengok dalam sejarah perhijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama. Tekut. Masa saya kira orang kedua pun rapat lagi. Pada perhijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok Nabi pergi sana, memanglah ada riwayat mengatakan ada adik-beradik belah Abwa, belah Madinah sikit. Ada, memang ada sejarah lagu tu. Tapi majoritinya adalah kita katakan Nabi ni orang luar yang dijemput untuk bersama di Madinah dan diraikan seperti mana seorang hero, seorang yang hebat, bahkan diangkat menjadi raja ataupun pemerintah di Madinah. Ini satu benda yang kalau kita tengokkan cara adab ataupun cara kita, secara kebiasaannya kita tak boleh terima tajuk tu. Pasal apa? Contoh mudah lagu ni. Kalau kita tuan-tuan tengok orang mana-mana daripada negara luar mai duduk kerja kontrak dengan kita ni. Baru mai duduk Taman Ria Mesra ni baru 4 hari. Tuan-tuan gamak tak diangkat dia jadi tok pengulu? Boleh? Mai mana kawan kita daripada Pakistan ke daripada Bangladesh ke daripada mana ke, dia mai bercakap tak apa nak betul. Tapi alhamdulillah kawan-kawan kita daripada negara-negara Islam yang mai ni depa ni kebanyakannya baik-baik belaka. Tapi nak bagi contoh saja. Mai depa duduk sini tak sampai 4 hari, 5 hari, kata dia angkat menjadi tok hulu. Saya nak tanya, tuan-tuan boleh terima tak boleh terima? Sengak semua ni. Nampak gaya aku pun nak kena bubuh juga kau ni pun. Tuan-tuan boleh terima tak boleh terima? Tak boleh. Kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi ni disambut di Madinah bukan takat sikit-sikit. Bahkan kalau kita nasyid yang kita selalu duduk ni, bab hijrah Nabi. Nasyid apa tuan-tuan? Nasyid apa? Nung lalu tanya ke muslimat lah. Muslimat dia pakai baju sama dengan warna mereka tu. Puak tu tak baca Yasin Jemaah. Ataupun kita kata baca apa nama buat marhaban. Puak tu lah tu. Apa dia? Nasyid yang selalu kalau kita duduk baca masa ni, kita duduk ni, masa apa hijrah Nabi ni. Apa dia? Talaan. Tuan-tuan, orang Madinah yang kenal Nabi berapa kerat dia, mai ni yang nak lentik jadi pemerintah, bukan takat sambut biasa-biasa. Nasyid qasidah puji Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sambut Nabi sampai teratur. Takat-takat jarah tuan-tuan pernah pergi sambut kawan-kawan kita dari Bangladesh di Payport lagu tu. Mai dah. Tak ada tuan-tuan. Tapi ini satu peristiwa yang besar berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak minta Ustaz Luqman kupas hari ini. Kalau cara mata kasarnya, kalau cara fikir, cara kita singkat-singkat biasa-biasa kita ni, kita pasti takkan berlaku tersebut. Tetapi hal tersebut berlaku kepada Ahlul Madinah. Hal tersebut berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Ustaz rahsia-rahsia di sebalik kejayaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? 10 minit, tak kurang, tak lebih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, orang duk kata dah. Saya ulang balik kan, apa Syekh Rusdan sebut tadi, dia duk kata dah kan. Dua-dua mereka ni cengeng semua. Syekh Rusdan ni pasal ada orang cengeng kepada dia, jadi dia slow sikit. Kalau tak ada ni dia cengeng tu. Saja, mereka duk cungkir, saya suruh cengeng. Saya tekat ni ya tuan-tuan, cengeng balik dia urut dada. Ulang kereta saya. Baik, tuan-tuan sekalian. Nabi SAW antara rahsia dan resepi macam mana Nabi boleh melahirkan mudun ataupun kota-kota yang Nabi pi itu menjadi munawwarin. Yang pertama sekali dalam peristiwa hijrah ni, bila datangnya satu tuntutan dan perintah daripada Allah, maka Nabi melaksanakan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itulah resepi kejayaan. Kita nak buat benda apa pun, ikhlas kepada Allah. Sebab dalam peristiwa hijrah ni cukup penting. Dalam hadis yang pertama,
Arba'in An-Nawawi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab mengenai hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata setiap amalan itu adalah niat. Maknanya resepi, kekuatan dan juga kejayaan dalam hijrah Nabi SAW adalah niat. Bila niat yang baik, sudah pastilah mendatangkan kesan dan juga mendatangkan pulangan yang baik. Sama juga kita nak buat apa-apa dalam perubahan dalam kehidupan kita. Tonton tengok masjid-masjid yang ada di Kedah sekarang ni, alhamdulillah. Makin lama makin ada perubahan daripada dulu. Jadi Fadil Ustaz Aswad kita ni cukup marah kat tu Bilal hak mana lama-lama 100 ton punya ayat tu kan. Jangan tergelak juga. Pasal memang saya pun orang Kedah. Saya orang Kedah, saya tahu lah tuan-tuan sekalian. Masjid-masjid ni kadang-kadang hak azan tu bukan bunyi-bunyi dah. Dia bunyi pat lagu tu buat dah. Apa buat? Bunyi lagu tu. Saya kata bila lah nak tukar azan Jumaat tuan-tuan sekalian. Tu yang orang berlambat main tu pasal Tok Bilal tu. Cerita dok balon Tok Bilal tu tuan marah hanggung kan. Tak apalah. Tuan tengok bila buat perubahan. Kita buat perubahan bukan kita nak bagi jahanam orang. Tapi buat perubahan untuk apa? Yang pertama kerana perubahan tu Allah Ta'ala suruh. Niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan sekalian. Macam mana resepi dan kekuatan Nabi dapat. Kita ambil resepi ni. Iaitulah Nabi yakin dengan suruhan dan juga dengan perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang sentiasa berhijrah, sentiasa buat perubahan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata apa? Yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'ah. Itu Allah Ta'ala kata. Siapa yang nak buat hijrah saja, siapa nak buat perubahan saja, kalau hampa yakin betul-betul, apa yang akan hampa dapat? Yajid fil ardi. Hampa akan dapat benda yang di hadapan itu muraghaman, dia ada keuntungan. Mesti ada untungnya. Yang kedua, wasa'ah, iaitulah keluasan. Kita nampak jalan, kita nampak cara, kita nampak kaifiat, kita nampak macam mana kita nak lagang. Kalau kita nak buat perubahan kepada masjid ataupun kepada negeri ataupun kepada negara dan sebagainya. Janji ada perubahan. Yang kedua, itulah kekuatan dan juga resepi yang ada pada dari Nabi SAW. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Dalam melakukan perubahan, dalam hijrah Nabi SAW, apa kekuatan yang ada pada diri Nabi? Iaitulah Nabi sentiasa sabar menerima di atas perubahan yang berlaku. Tuan-tuan ingat mudah ke nak berubah tuan-tuan sekalian? Bila kita nak buat perubahan, walaupun orang setuju. Nabi nak buat perubahan di Madinah tu, ramai orang-orang lama tak setuju. Antara dia siapa dia tuan-tuan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni siapa? Dia ni ketua munafik yang sebelum daripada kedatangan Nabi SAW, dia adalah marja', dia adalah tempat rujukan orang Madinah. Orang Madinah pergi jumpa dia. Dia ni adalah orang lama di Madinah, orang tua di Madinah. Tiba-tiba bila Nabi mai, dia sudah dikesampingkan oleh orang. Orang tak pergi berjumpa dengan dia dah. Orang lebih refer kepada Nabi. Dan benda tu memang sunnatullah. Sunnatullah ni maksudnya apa tuan-tuan? Memang benda tu aturan Allah. Kalau datang yang baru, yang lama ni menghormatilah kedatangan yang baru. Barulah harmoni dan murni masyarakat tu. Kita dulu muda. Tuan-tuan pun pernah muda dulu. Contoh, jadi imam. Bila jadi imam muda dulu ni, tuan-tuan diangkat oleh orang yang menyebabkan imam lama tu orang dah tak apa nak nampak dah. Zaman tuan-tuan. Zaman lah ni kita hak tua, kita hak muda dulu, kita sudah berumur. Mai orang muda pula. Bila mai orang muda, macam tu kita akan rasa macam mana mereka rasa. Orang kata bagi orang muda kot, imam tua ni kita duduk dengar suara dia kerap dah kata.
Jadi, imam tu apa bahasa? Aku imam sini lama. Tuan nampak tak? Itu yang jadi. Tapi benda tu sunnatullah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam apa segi aspek ataupun daripada sudut kerja dan sebagainya, dia ada bos. Bila bos sampai kepada umur pencen, dia nanti akan keluar, main orang baru pula. Jadi dia tak boleh nak pegang tu sampai bila-bila. Dan benda ni yang Nabi SAW mendapat kesabaran. Sabar tu ada di dalam melakukan perubahan. Saya nak buat sebuah hadis Nabi SAW, tuan-tuan. Hadis ni disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani. Dia kata waktu Nabi duduk di Madinah, selepas daripada satu peperangan, waktu tu Nabi tak ikut peperangan tu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah diberikan kepada dia amanah untuk nak pegang harta ghanimah. Kan? Lepas tu benda tu diberi kepada Nabi SAW, harta ghanimah tu. Jadi Ibnu Hajar Asqalani dia pun dalam kitab Fathul Bari, dia kata apa? Ada satu orang yang awwaluhum kharaja, satu orang yang keluar, dan juga dia inilah yang menjadi orang yang mula-mula sekali petikai Nabi SAW. Hadis ini saya sebut kepada tuan-tuan. Satu hari, Ba'asa Ali ibn Abi Talib, Abi Talib, dia hantar kepada Nabi SAW Bidhuhaibah min adimil maqrus, satu jongkong mah. Yang jongkong mah itu adalah daripada harta ghanimah, harta rampasan perang. Bila bagi kepada Nabi, faqasamaha baina arba'ati nafar. Nabi pun membahagikan jongkong mah itu kepada orang sahabat, 4 orang sahabat. Sahabat muda ni, iaitulah Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis, Zaid al-Khair dan juga Alqamah. Kan Alqamah, 4 orang ni. Tuan-tuan tahu tak? Nabi ni, cerita dia Nabi. Bila Nabi bahagikan harta tu kepada 4 orang ni, tiba-tiba mangkit satu orang yang dalam syarah hadis ni kata dia ni bernama Zul Khuwairisah. Dia ni. Dia kata apa? Dia kata kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Dia kata yang Nabi pun dia sudah duk racun di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Makna dia sudah mengumpat Nabi. Kita tak pernah dengar Nabi kena mengumpat ni. Orang kafir dia duk umpat. Orang munafik duk katakan Nabi ni di kalangan sahabat Nabi, Zul Khuwairisah. Dia sudah bercerita, sudah mengumpat Nabi. Kan kalau dalam bahasa orang putih dia kata apa? Character assassination, iaitulah dia membunuh karakter Nabi. Kita tuan-tuan hari ini, kita nak bunuh orang bukan guna pisau belati. Kita nak bunuh orang bukan guna pisau. Kita bunuh orang dengan cara kita membunuh karakter tu. Contoh dia tuan-tuan, tuan-tuan nak bunuh saya. Cara dia apa? Tuan-tuan keluar tadi hantar dah ustaz tengah tu. Aku kenal dia ni karut apa semua. Habis. Terbunuh saya tak boleh main dah. Gurun ni, kalau main ni orang dah tutup pintu dah. Karut punya orang, hampir mampu orang. Yang tu orang akan kata. Sebab tu agama, dia menutup pintu ni. Umpatan, fitnah itu, Nabi habaq apa? Nabi kata, asyaddu minal qatli. Lebih dahsyat daripada bunuh. Pasal apa? Hang bunuh karakter orang. Yang tu lebih dahsyat, tuan-tuan sekalian. Benda ni diperbuat kepada Nabi. Bila buat kepada Nabi, Nabi cuma kekuatan yang ada pada dia pasal apa? Dia ni maksum, dia ni terpelihara dan dia dijaga oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kekuatan yang ada pada Nabi. Bila benda ni sampai kepada Nabi, fabalagha dzalika Nabi SAW. Bila sampai kepada dia, Nabi terus buat press conference kalau bahasa kita lah. Nabi terus buat, Nabi bagi macam satu ceramah. Panggil semua media, kalaulah ada media waktu tu. Nabi habaq kata benda ni. Pasal benda ni duk teringat dalam masyarakat dah ni. Duk kata Nabi duk bahagi kepada orang yang tak berhak. Duk bagi kepada geng-geng muda. Itu Nabi. Sepatutnya bagi kepada geng-geng yang ni. Yang mana buat kerja daripada bawah ni, bagi kepada mereka tu harta tu. Mereka nak kata Nabi salah. Mereka nak kata Nabi silap. Nabi pun bagi satu statement. Nabi kata apa? Nabi kata ala ta'manuni. Nabi kata aku ada dengar satu cerita. Aku ada dengar satu kisah tentang aku ni. Hampa duk cerita kata aku dah silap membahagi-bahagikan. Hampa tak percaya kat aku kah? Nabi kata macam tu. Hampa duk kata kat aku kok belakang. Hampa tak percaya kat aku kah? Nabi kata. Nabi kata wa ana amin man fis samai. Hampa tahu dah
Aku nak ceritakan hangpa, Nabi kata, no, malaikat yang atas langit tu cukup percaya kat aku. Tiba-tiba hangpa tak percaya, Nabi kata. Sebab Nabi menyatakan dia tu adalah seorang Rasul yang dipelihara oleh Allah. Dan Nabi kata, ya'tini khairus sama'i sabahan wa masa'a. Nabi kata, aku ni dijaga oleh wahyu pada waktu pagi dan petang. Kalau hampa nak kata aku salah, maknanya hampa kata Allah salah. Kalau hampa nak kata aku tak betul, maknanya hampa kata Allah tu tak betul. Pasal apa? Segala gerak-geri aku, segala perbuatan aku datang daripada Allah. Nabi kata macam tu. Nabi dah bagi dah satu penerangan, tuan-tuan sekalian. Qala, tiba-tiba kata Abu Sa'id Al-Khudri, dalam ramai-ramai tadi tuan-tuan sekalian. Faqama ar-rajul ghairul ainain. Mangkit satu orang di kalangan lelaki, di kalangan sahabat Nabi, yang dia ni ghairul ainain, mata dia cengkung pas ke dalam mata dia. Dan dia juga musyriful wajnatain, dia ni pipi dia tersemboi keluar. Dan nashizul jabhah, dia ni ada janggut dia ni lebat tapi dia tak panjang janggut dia. Dan katul lihyah, janggut dia tu, lepas tu dia ni mahluqur ra's, dia ni kepala dia ni botak. Dan dia juga musyammarul izar, dia pakai jubah dalam keadaan jubah yang singkat. Dia mengkit-mengkit, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila saya baca hadis ni saya teringat zaman dulu tahun 80-an. Kalau tuan-tuan ingat, dalam bulan puasa dia nanti akan main satu cerita Arab, musalsal la ilaha illallah, cerita Arab tu. Kan ada satu cerita Nabi Musa dengan Fir'aun zaman tu. Waktu tu saya sekolah rendah dulu, kira balik-balik tu buka TV RTM lah, TV 1. Duk tengok cerita tu lah. Kan ada satu Nabi, orang kata apa, pelawak Nabi Musa, nama Yuyu. Tuan-tuan ingat tak waktu tu? Tuan-tuan ada TV lah waktu tu di Gurun. Tahun 80 lebih. Kalau ada pun TV jenis, TV tutup pintu tu, kan TV jenis macam tu. Ustaz, dan TV jenis tu dan lah. Kan, ada TV jenis macam tu, tuan sekalian. Kita balik tu tengok cerita Yuyu, dia alih-alih suara. Saya nampak kepala botak tu. Rupanya tuan-tuan, Yuyu ni, dia ni adalah pelawak yang duk bagi menghiburkan hati Fir'aun. Ni cerita dia ni. Memang dalam ayat Quran ada cerita tentang dia pelawak. Ketika mana Musa alaihi salam dia kena ligan dengan Fir'aun, kan dibelah lautan tu. Lepas tu Fir'aun pun ikut tenggelam. Bila tenggelam dengan Fir'aun pun mati. Semua pengikut dia semua mati. Yuyu tu pun ikut dia. Cerita dia Yuyu ni, tetapi Yuyu tu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia diselamatkan oleh Allah? Ketika mana dia buat lawak, ada satu hari dia buat lawak, dia guna jubah macam mana Nabi Musa, dia buh janggut Nabi Musa, dia buh serban, dia pegang tungkat Nabi Musa. Dalam tafsir kata apa? Oleh kerana dia pernah mencontohi Nabi Musa, maka Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada tenggelam di dalam lautan tu. Walaupun hanya untuk nak buat melawak. Tu dia, tu cerita tu lah. Jadi saya duduk nampak macam tu. Tentu dia mangkit, dia kata apa kepada Nabi ni, kawan ni. Dia mangkit, dia kata apa? Dia kata, ittaqillah ya Rasulullah. Tu dia kata. Dia kata, ni Rasulullah. Kalau orang Penang lah. Dia kata, ni Rasulullah. Cukup-cukuplah nak pemuhung, dia kata. Bertakwalah kepada Allah. Dia suruh Nabi takut kepada Allah. Tuan-tuan nampak tak? Masya Allah. Sebab tu hari ni, orang nak bertikai agama Islam, walaupun dia Islam sendiri, tak rasa apa, tuan-tuan. Baru-baru ni, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan juga Melaka, lah ni mereka tengah buat siasatan, mereka tengah duk risik yang kata kumpulan Sihak. Tuan-tuan tahu Sihak yang kata Nabi Muhammad itu adalah Allah. Mereka bawa keluar, berani dah bawa keluar. Kami menyatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah, Nabi Muhammad itu tidak ada jantina, Nabi Muhammad apa lagi mereka kata? Lari dah, kata keluar negara, lari dah. Kan? Jadi Jakim pun lah ni tengah duk attack Sihak tu. Pulau Pinang pun, Datuk Wan Salim pun kata mereka ni dah ajaran yang sesat. Kalau jumpa kita akan buat proses istitabah, suruh mereka taubat balik. Kan? Susah untuk nak cerita bab murtad ni, susah tuan-tuan sekalian. Jadi bila kawan ni kata kepada Nabi, takutlah kamu kepada Allah. Tuan-tuan Nabi kata apa? Nabi pun dah marah dah waktu tu. Nabi kata wailak ni maksudnya celaka hang, Nabi kata. Nabi pun sudah marah. Tuan sekalian, tak tahulah marah Nabi macam mana kita tak tahu. Tapi Nabi kata wailak, wail ni maksud dia apa? Celaka hang, Nabi kata.
Nabi kata awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yuttaqi Allah. Nabi kata kalau hang kata aku tak bertakwa, hang buat mai penghuni bumi, penghuni dunia, siapa yang paling bertakwa daripada aku? Kata Nabi, hang buat mai sini. Tak ada siapa yang bertakwa lagi pada Nabi. Memang Nabi yang bertakwa. Apa jadi kepada kawan ni? Summa walla rajul. Kawan ni pun sampai dia kata macam tu, dia pun tak ada point nak balas, dia pun belah macam tu. Ni yang kata orang muda, Sayyidina Umar dan juga Khalid ibn Walid. Mereka dua orang ni sudah pergi jumpa Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Rasulullah, pahmai dia kat saya nak pencung bang kepala dia. Tu, kata orang muda ni. Umar kata, Nabi kata jangan. Khalid ibn Walid kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Mai kat saya dia ni, saya pencung bang kepala dia. Dia ni duk jadi gunting dalam lipatan, duk jadi bara dalam sekam apa semua ni buat apa? Mai saya bunuh dia buang. Pokok ni bukan boleh duk dalam Islam ni. Nabi pun dia petikan. Kemudian tuan-tuan sekalian, benda ni yang Nabi tempuh ni untuk nak membangunkan Madinah. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata la'allahu, Nabi kata summa lam umar an anquba ala qulubin nas. Nabi kata tak. Sebenarnya walaupun dia tu duk maki aku, duk kata kat aku, tapi dia masih lagi salat. Nabi kata. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita bukan boleh mudah-mudah untuk nak bunuh orang macam tu. Peluang kira duk petikai Islamnya, kita pun terus excited. Kata mereka ni terus. Jangan-jangan macam tu. Tangkap dulu, tanya dulu apa masalah hang. Bukan terus-terus bawa keluar pisau kapang, terus potong kepala. Bukan dia macam tu. Bukan dia bukan macam tu. Kan Nabi habang macam tu. Tuan-tuan, ni strategi ni. Sebab tu tuan-tuan, yang kata tambah kita pula dalam siasah hari ni, politik hari ni pun macam tu lah. Kan? Dulu bagus punya ada bawa keluar parang, nak pancung lah apalah, tiba-tiba hari ni berkawan sekali. Contoh hal itu. Sebab tu kalau kita tengok daripada sirah, daripada siasah yang dijalankan oleh Nabi SAW, Nabi cukup jaga benda ni. Nabi cukup pegang benda ni. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian, apa kata Nabi SAW? Lepas Nabi kata dia tu orang yang apa? Dia semayang. Lepas tu bila dah dia semayang, dia ni dia juga kita tak boleh bunuh dia. Khalid bin Walid kata apa? Ya Rasulullah, berapa banyak orang yang semayang tapi hati perut busuk. Tu dia cerita dia macam tu tuan-tuan sekalian. Jadi walaupun masa ni main dah kat saya ni tuan sekalian ni. Allahu akbar. Lebih daripada 10 minit. Yang ni hadis ni saya hurai bila tahun depan kita main lain. No? Tahun depan kita main lain, saya hurai hari ni sampai habis tuan-tuan. Boleh kau tak rasa no? Kan? Sagi ustaz ni pula lagi nak balun tuan-tuan pula. Bagi kat dia lah ni memang buah lah ni kira buah orang kata apa buah. Orang Pulau Pinang kata kali amput ni, mau duk amput bagi rapat bang pupak ni. Cerita dia macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab subuh esok belum tentu ramai macam ni, betul tak betul? Malam ni kira ramai ni, cerita dia ni, malam ni ramai. Tapi hak di luar pelungguk lagi ramai. Cerita dia macam tu, tak main. Cukuplah dekat tu tuan sekalian. Cerita dia 3 benda ya Ustaz Syarasdan. Yang pertama, resipi Nabi apa? Ikhlas. Yang kedua pada tuan-tuan, yakin. Dan yang ketiga apa? Nabi sabar. Satu lagi saya nak tambah. Yang keempat, Nabi ni dia menghidupkan orang-orang yang muda di kalangan itu. Kan Nabi panggil Khalid ibn Walid, Ali bin Abi Talib. Pasal itulah Nabi boleh menghidupkan. Kalau Nabi pipi cari orang lama-lama tuan-tuan, dia tak jadi Madinah, dia jadi Punggah-Ranggah apa semua ni pasal orang lama-lama punya, cara orang lama punya fikir. Kan? Baik, wallahu taala alam. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Terima kasih banyak tuan-tuan. Tu dia ada 3-4 rahsia kejayaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya minta maaf banyak Ustaz Luqman, minta maaf sungguh-sungguh Ustaz Luqman. Bila tadi ada Ustaz Luqman menyebutkan satu berkaitan dengan hal satu perkara, iaitu fitnatu asyaddu minal qatl. Minta maaf dengan izin, wallahi lastu min ahli, cuma anda minta sedikit ni sahaja sebab kebanyakan yang anda dengarnya sebegitu rupa. Cuma sekadar untuk pemurnian bersama, anda minta izin Ustaz Luqman minta maaf. Bagi ayat al-fitnatu min asyaddu minal qatl pada surah Al-Baqarah ada 2 ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama pada ayat 191. Yang kedua pada ayat 217. 191 Allah Ta'ala menyebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Pada ayat 217 Allah Ta'ala firman wal fitnatu akbaru minal qatl. Keduanya memberi maksud bahawasanya fitnah
itu lebih besar daripada membunuh. Cumanya kebanyakan, minta maaf dengan bahasanya, lastu min ahli, saya bukan ahli yang selayaknya untuk membahaskan hal tersebut. Cuma saya mendatangkan atas pemurnian sahaja dan kita semua memahami hal tersebut dengan benar. Bahawasanya apabila menyebutkan wal fitnatu asyaddu ataupun akbaru minal qatl, ia bukan merujuk kepada perlakuan fitnah kepada orang lain. Hal tersebut disebutkan di antaranya Imam Qurtubi, di antaranya Imam Allahumma salli ala sayyidina Abdul Rahman As-Sa'di, di antaranya para mufassir menyebutkan dua perkara yang merujuk kepada al-fitnah tersebut. Fitnah dalam bahasa Arab beza, fitan itu beza daripada segi bahasanya. Dalam kitab bahasa Melayu itu beza. Maka fitnah ini kebanyakan mufassir menyebutkan dua perkara pada fitnah tersebut. Ia bukan fitnah seperti mana fitnah seseorang melakukan zina, fitnah seseorang melakukan hal tersebut. Bukan itu makna yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala fitnah itu kata ahli tafsir, mereka mengatakan bahawasanya penentangan musyrikin kepada orang beriman dan kesyirikan yang ada pada orang musyrik itu lebih besar sebenarnya dosa daripada melakukan pembunuhan. Dan itu makna yang sebenar bagi makna tersebut. Mungkin insya-Allah saya harap kami minta maaf demi Allah, bukan saya nak kata atas peringatan bersama, sebab saya dengar terlalu ramai para asatizah kita menguraikan fitnah itu dengan makna yang sebegitu, sedangkan ahli tafsir tidak membahaskan hal tersebut sebegitu rupa. Hanya untuk pemurnian, tidak ada untuk nak inci siapa-siapa kata